Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita insya-Allah akan melihat kepada satu perkara yang berkaitan dengan kelebihan zikir. Sebelum kita pergi kepada, insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan satu hadis yang ada di dalamnya menceritakan kelebihan salah satu zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita pergi kepada hadis yang saya maksudkan, terlebih dahulu kita perlu ketahui bahawasanya zikir itu kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Zikir kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama kita boleh sebut sebagai zikir am. Zikir am. Apa yang dimaksudkan dengan zikir am? Iaitulah semua ibadah yang kita lakukan, salat, hatta puasa yang kita laksanakan. Hari kedua hari ini puasa yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan, haji, sedekah yang kita lakukan, kesemua ibadah, kesemua amalan salih itu adalah zikrullah. Kesemua amalan salih itu adalah zikrullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sesungguhnya tawaf di Kaabah, tawaf di antara Sa'i dan Marwah, semua itu disyariatkan untuk liiqamati zikrillah, untuk melaksanakan, untuk tertegaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir pada bahagian yang pertama kita boleh katakan sebagai zikir am, iaitulah kesemua amalan kebaikan, kesemua amalan salih yang kita lakukan adalah termasuk dalam kategori zikir kepada Allah, yakni mengingati Allah Subhanahu wa taala. Pembahagian yang kedua iaitulah kita kata zikir khas. Zikir khas yang dimaksudkan iaitulah kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan kita melafazkan lafaz-lafaz pujian. Lafaz-lafaz pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada lafaz itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita menyebut Allahu Akbar, seperti kita menyebut subhanallah, seperti kita bertahlil la ilaha illallah, seperti kita bertahmid alhamdulillah dan seumpamanya. Dengan melalui pembahagian dua zikir ini kita dapat tahu zikir ini memiliki maksud yang begitu luas, dan kita juga boleh dari sudut afdaliyah zikir, dari sudut keutamaan berzikir kepada Allah dan dengan lidah ni kita boleh bahagikan kepada tiga bahagian seperti yang disebut oleh para ulama. Iaitulah kita boleh kata bahagian zikir yang paling afdal sekali iaitulah zikir yang dilakukan apabila ucapan lidah, zikir yang diucapkan pada lidah dituruti juga dengan ingatan dalam hati, yakni kita menghayati maksud, kita mentadabbur makna kalimah-kalimah zikir yang kita ucapkan pada lidah. Itu adalah martabat zikir yang paling tinggi sekali. Martabat zikir yang kedua, yang rendah sikit daripada yang pertama, iaitulah kita hanya berzikir pada hati, tidak pada lidah. Kita hanya berzikir pada hati, tidak pada lidah. Seperti sebagai contoh, kita keluar dari rumah, kita berjalan, kita ingat Allah sentiasa mengingati kita. Kita tengok apa-apa perkara, kita merasai kebesaran, kita menghadirkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita tanpa kita lafazkan apa-apa ucapan. Maka ia berada pada kategori martabat zikir yang kedua. Dia kurang dari zikir yang pertama. Zikir yang pertama lebih afdal. Kemudian martabat zikir yang ketiga iaitulah kita hanya berzikir pada lidah tanpa kehadiran hati. Barangkali disebut subhanallah tetapi hati dia ingat di rumah, sebagai contoh. Dia sebut la ilaha illallah, hati dia teringat di pasar, sebagai contoh.
Dia sebut subhanallah, dia sebut la ilaha illallah, dia sebut alhamdulillah, hati dia teringat anak dia duk buat apa sebagai contoh. Itu zikir juga, dia berzikir, tetapi zikir itu merupakan zikir yang hanya pada lidah tetapi tidak disertai dengan kehadiran hati. Zikir itu berada pada martabat yang paling rendah sekali atau martabat yang ketiga. Dan ketiga-tiga martabat ini pelakunya berhak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cumanya zikir yang ketiga, iaitulah zikir pada lidah tu, dia nak dapat pahala dan mendapat kelebihan dengan syarat dia mesti memiliki i'tiqad yang bersamaan dengan apa yang dia lafazkan. Sebagai contoh, dia sebut subhanallah, maha suci Allah. Maksud maha suci Allah, yakni kita tanzih, kita membersihkan Allah, kita mensucikan Allah dari sebarang bentuk kekurangan, sebarang sifat-sifat kekurangan, sebarang sifat-sifat aib, ciri-ciri keaiban. Kita nafikan semua keburukan, kekurangan, keaiban itu kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud subhanallah. Maka untuk mendapat pahala dengan dia menyebut subhanallah pada lidah, tidak pada hati, dia mesti beriktikad dengan iktikad yang sedemikian, yang sama dengan apa yang dia lafazkan. Tetapi kalau dia sebut subhanallah, dalam hati dia kata Allah Taala ni aku minta banyak kali dah tapi tak bagi, sebagai contoh, itu dia telah memberikan satu sifat kurang pada Allah, iaitu kedekut. Tak boleh perkara sedemikian. Kalau dia sekalipun dia sebut subhanallah tetapi dia berkeyakinan Allah Taala ni berkira dengan aku, dia tak dapat pahala pada lafaz dengan dia berzikir subhanallah yang hanya pada lidah, tidak pada hati. Dia begitu. Jadi zikir ini, nak dapat zikir pahala yang paling sempurna, mestilah kita memiliki kefahaman yang benar berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada berkaitan dengan zat Allah, sama ada berkaitan dengan af'al ataupun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ataupun berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti memiliki kefahaman yang benar. Kefahaman yang benar seperti itu yang dikehendaki di dalam syarak tidak boleh diperolehi melainkan mesti melalui jalan menuntut ilmu. Dan jalan menuntut ilmu itu mesti dengan hadir ke kuliah-kuliah yang diadakan di masjid. Kerana itu saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru, memanggil ke semua ataupun kempen kepada semua umat Islam supaya Ramadan ini kita jadikan jadual kita sentiasa bersama dengan masjid. Mudah-mudahan bila kita keluar dari bulan Ramadan, kita akan tetap rindukan masjid, datang berulang-alik dari rumah ke masjid, sentiasa kita berulang-alik dari rumah ke masjid. Kerana saya melihat seperti seolah-olah masyarakat kita telah berlaku satu salah faham disebabkan dengan satu ungkapan yang biasa kita sebut sebelum ni, iaitulah bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan salat jemaah, bulan Ramadan, bulan ibadah apa semua ni, bulan berzikir, sehingga kan sebahagian masyarakat kita beranggapan di luar Ramadan tak payah mari masjid, di luar Ramadan tak payah baca Al-Quran, di luar Ramadan tak payah berzikir. Ini salah faham yang berlaku dalam masyarakat. Sepatutnya Ramadan adalah bulan kita mempertingkatkan amalan salih kita. Bukan bermaksud di luar Ramadan kita langsung tidak buat apa-apa. Bukan bermaksud dalam bulan Ramadan kita selalu datang ke masjid, tiba-tiba habis Ramadan kita tak kenal masjid. Bukan maksud sedemikian. Sebaliknya Ramadan ini adalah menjadi tempat tempoh untuk kita mendidik diri kita untuk kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Itu tujuan Ramadan. Itu tujuan puasa. Antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa kepada kita semua, perkara itu tergambar di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan ibadah puasa ini bukan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga telah memfardukan ibadah puasa ini kepada umat-umat sebelum daripada kita ni, daripada dulu lagi. Apa tujuan Allah taala memfardukan, mensyariatkan ibadah puasa ni? Apa tujuan dia? Tak lain melainkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita memperolehi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak akan diperolehi melainkan seseorang mampu menguasai hawa nafsu dia. Untuk menguasai hawa nafsu diperolehi latihan itu di dalam Ramadan. Contoh, kita dalam bulan Ramadan kita tidak berpuasa, kita tidak minum, kita dalam bulan Ramadan kita ditegah makan dan minum.
Kita ditegah dari melakukan hubungan suami isteri. Kenapa kita ditegah perkara tersebut? Apakah ketika itu Allah Ta'ala nak bagi banyak balik khazanah yang rezeki yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya tidak kehabisan? Subhanallah, Masya Allah, mustahil. Maha suci Allah dari kekurangan apa yang ada pada sisi dia. Mustahil. Allah Ta'ala tidak berhajat apa-apa dari kita tak makan dan minum. Allah Ta'ala tidak berhajat apa-apa. Kerana itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut siapa yang man yada' qaulaz zur, siapa yang tidak boleh meninggalkan bercakap dusta dan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah tidak ada apa-apa hajat terhadap perbuatan dia meninggalkan makan dan minum. Kerana Allah Ta'ala tidak memerlukan puasa kita. Tetapi Allah Ta'ala mengadakan bulan Ramadan ini dan mensyariatkan ibadah puasa di dalamnya untuk kita mengambil ruang Ramadan ini untuk mendidik diri kita sehingga kita dapat menguasai nafsu kita, dan bukan sebaliknya, bukan nafsu kita yang menguasai kita. Itu antara tujuan utama disyariatkan ibadah puasa Ramadan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita kembali kepada hadis yang saya maksudkan, yang berkaitan, yang di dalamnya ada menceritakan tentang kelebihan zikir, iaitulah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma, dia sahabat Nabi. Abdullah tu sahabat Nabi. Ayah dia iaitulah Amr ibn al-As, juga salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebut radhiyallahu anhuma, Allah Taala redha kepada kedua-duanya sekali, iaitulah kepada Abdullah dan kepada Amr ibn al-As. Kata Abdullah, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hari kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajaa rajulun min ahli al-badiyah, tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan ahli al-badiyah. Ahli badiyah ni kita sebut sebagai Arab Badui lah. Tiba-tiba ketika mereka duduk bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Kata Abdullah ibnu Amr, alaihi jubbah sijanin mazruratun biddibaj. Dia pakai jubah. Jubah ni tuan-tuan, orang kita jubah tu, kita pakai jubah ni macam pakaian imam, macam pakaian Ustaz Khidir tu jubah yang warna hitam tu, itu jubah. Jubah ni pakaian yang dia terbelah di hadapan, yang pakaian jubah itu jubah. Itu maksud jubah. Arab Badui ni, kata Abdullah ibnu Amr, dia pakai jubah sijan. Jubah sijan ni mazrurah. Sijan ni kain yang boleh ditutup sampai ke kepala, ataupun wallahu alam, kita tak tahu bagaimana bentuk jubah sebenarnya dimaksudkan. Wallahu alam, barangkali saya waktu saya baca hadis ni nampak macam, tuan-tuan, sebab kadang-kadang kita tengok sekarang ni orang Islam Maghribi, dia pakai pakaian jubah, dia sekali dengan cekup, kita kata serkup kepala, lebih kurang begitulah. Itu saya faham, anggapan saya, tak pasti betul ataupun tidak. Tetapi kalau kita tengok kepada maksud sijan ni, dia pakai kain yang boleh selimut kepala dan dua bahu, dia boleh tutup kedua-duanya sekali lah. Tapi dalam hadis ni cerita Arab Badui yang datang dekat Rasulullah ni, dia pakai satu pakaian yang bukan dari pakaian tradisi Arab. Pakaian sijan, jubah sijan ni bukan orang Arab pakai, bukan orang Arab lah cerita dia. Dan di jubah tersebut ada bercampur dengan benang sutera yang halus, sama ada dia dijahit, jubah itu dijahit dengan sutera yang halus atau seumpamanya lah. Yang penting ada sutera pada jubah tersebut. Faqal, kata Abdullah ibnu Amr, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna sahibakum hadha qad wada'a kulla faris ibn farisin, atau qala yuridu an yada'a kulla faris ibn farisin wa rafa'a kulla ra'in ibni ra'in. Apabila orang Arab tu, Badui tu, dia datang dalam bentuk dia menyalahi tradisi orang Arab. Orang Arab ni mereka bangga dengan bangsa mereka. Mereka rasa pelik bagaimana orang Arab boleh memakai pakaian yang bukan Arab. Dan mereka, orang Arab, merasakan bangsa mereka ni bangsa yang mulia, orang Arab. Dia begitu. Jadi bila ada orang Arab yang pakai pakaian bukan orang Arab,
kemudian dia datang dalam bentuk membesarkan diri dia, pakaian dia itu pula ada bercampur dengan benang sutera, ada bercampur dengan sutera, seperti dia bermegah dengan pakaian dia tersebut. Jadi kata Nabi SAW, orang ini dia nak jatuhkan orang yang mulia. Faris ni Parsi lah, tapi Parsi ni zaman dulu dianggap mulia, maksudnya dia seperti hendak menjatuh dan merendahkan kedudukan orang yang mulia dan hendak meninggikan kedudukan orang yang rendah. Lebih kurang maksud dia begitu. Kemudian kata Abdullah ibnu Amr, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimajami'i jubbatihi. Lalu Rasulullah majami'i jubbah ni, jubah tadi terbelah tengah ni kan. Jadi Nabi macam cekak lah, wallahu alam. Nabi macam cekak, Nabi pegang pakaian lelaki tersebut, Nabi tarik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, ala ara alayka libasa man la ya'qil. Boleh kita terjemahkan lebih kurang, mengapa ataupun kenapa aku melihat kamu memakai pakaian orang yang tidak bijak, lebih kurang begitu maksud dia. Kerana tadi yang saya terang tadi, orang Arab peliklah, mereka memakai pakaian orang bukan Arab, kemudian mereka rasa macam bermegah dengan tradisi bukan tradisi mereka. Thumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, inna nabiyallahi Nuhan alaihi salam, sesungguhnya Nabi Allah Nuh, yakni Nabi Nuh alaihi salam, lamma hadarathul wafatu qala libnih, ketika dia baginda hampir meninggal dunia, baginda sebut kepada anak baginda, inni qasun alaikal wasiyah. Kata Nabi Nuh kepada anak baginda, aku nak bagi tahu satu wasiat kepada kamu. Kemudian kata baginda, amuruka bisnataini wa anhaka an isnatain. Aku nak suruh kamu melakukan dua perkara dan aku nak tegah kamu dari melakukan dua perkara juga. Kemudian kata Nabi Nuh, amuruka bila ilaha illallah. Aku nak, salah satu perkara yang aku nak suruh kepada kamu, iaitulah kamu menyebut la ilaha illallah, zikir, tahlil. Kamu membaca la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi Nuh, fa innas samawati sab'a wal aradina sab'a. Kerana sesungguhnya jika langit yang 7 lapisan itu dengan bumi yang 7 lapisan itu, la wudi'at fi kiffah, kalau diletakkan pada satu alat timbang pirin yang sebelah tu, kita letakkan pada sebelahnya, wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah, dan diletakkan pula la ilaha illallah pada penimbang, mangkuk penimbang yang sebelah lagi, kata Nabi Nuh, rajahat bihinna la ilaha illallah, sudah pasti yang lebih berat adalah la ilaha illallah berbanding langit dan bumi seluruhnya. Maknanya besar kalimah la ilaha illallah ni, bukan benda yang ringan-ringan. Kemudian kata Nabi, walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a, dan kalaulah langit dan bumi yang 7 petala langit dan bumi ini, kunna halqatan mubahamatan, kalaulah langit dan bumi ini seperti halaqah mubahamah. Halaqah ni kita boleh kata gelung ataupun satu benda bulat yang mubaham, yang tak diketahui mana pintu masuk dia, mana pintu keluar. Kenapa Nabi sebut sedemikian? Nabi nak gambarkan kepada kita, tuan-tuan sekalian, dunia kita sekarang ni dia tidak mubahamah. Maksudnya dia dimasuk dan dikeluar, dimasuki dan ada sesuatu yang keluar dari bumi kita ni. Apa dia? Antaranya malaikat. Malaikat yang sentiasa masuk ke bumi, turun dari langit ke bawah bumi dan naik ke atas langit, sentiasa ada. Jadi dia tidak mubaham. Malaikat tahu jalan masuk, jalan keluar nak datang ke bumi. Itu maksud hadis ni lah. Antara sebab tu dalam ayat Quran ketika Allah Taala berfirman, was-sabihati sabha fas-sabiqat wan-nazi'ati gharqa, kemudian wannashitati nashta wassabihati sabha. Wassabihati sabha, sebahagian ulama kata malaikat yang seperti berenang, bergerak di antara langit dan bumi, turun dan naik melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga malam al-qadar. Allah Taala kata apa? Pada malam al-qadar, tanazzalul malaikatu war-ruh, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain akan turun ke bumi. Turun dari mana? Dari langit. Mana mereka boleh turun?
bumi itu tidak mubaham. Bumi itu diketahui oleh para malaikat di mana jalan masuk dia dan di mana jalan keluarnya. Lalu kata Nabi, kalaulah bumi ini mubaham, tak diketahui macam mana jalan nak masuk, macam mana jalan nak keluar. Kalau tak diketahui, kata Nabi SAW, qasamatuhunna la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdih. Mampu memecahkan mubahamnya bumi itu kalimah la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdih. Mana kalau bumi ni tak ada jalan keluar dan masuk, malaikat tak tahu jalan macam mana nak masuk ke dalam ke kawasan bumi dan nak keluar dari bumi, sudah pasti kalimah la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdih mampu memecahkan sesuatu yang tertutup yang ada di antara bumi dan langit. Kalimah yang simple, la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah, simple saja, mampu memecahkan perkara tersebut yang tidak mampu dipecah oleh malaikat. Fa inna biha salata kulli syai'in, kata Nabi, sesungguhnya kalimah la ilaha illallah subhanallah wa bihamdih adalah salat setiap sesuatu. Salat setiap sesuatu, dia boleh memberi faham ibadat, dia boleh memberi faham salat, dia boleh faham sedemikian. Dia seerti dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesungguhnya setiap sesuatu, kata Allah Taala, tidak ada setiap sesuatu melainkan semuanya bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma kamu yang tidak memahami cara mereka bertasbih. Itu hadis Nabi menunjukkan, itu maksud perkataan ini. Sesungguhnya la ilaha illallah subhanallah dan alhamdulillah itu adalah salat setiap sesuatu. Dan rangkap yang akhir Nabi sebut penting perkara untuk kita semua tahu, iaitu Nabi kata wa biha yurzaqul khalqu, dengan kalimah-kalimah itulah diberi rezeki kepada makhluk di atas muka bumi ini. Dengan kalimah itulah diberi rezeki. Tuan-tuan, kita tak sempat nak habiskan hadis ni, tetapi nak menggambarkan betapa besarnya la ilaha illallah subhanallah wa bihamdih. Kerana itu bulan Ramadan, gunakan kesempatan yang ada untuk memperbanyakkan la ilaha illallah dan memperbanyakkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, supaya kita bertemu dengan Allah, kita mendapat pahala yang begitu berat. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat sekadar itu saja, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.